ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya sama-samalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukur yang bermakna kita terima kasih pada Allah. Pasal apa nak terima kasih pada Allah? Banyak benda yang kita nak terima kasih ni. Pertamanya yang boleh kita syukur pada Allah ialah kerana Allah masih sudi beri nyawa kat kita lagi. Allah sudi meminjamkan nafas ini. Memang kita minta Allah panjangkan usia, tapi ilmu tauhid yang tinggi kata doa kita tak ada apa-apa pun. Maksud kita ialah apa kita dapat ni bukan sebab kita berdoa. Memang kita kena berdoa, tapi yang kita dapat ni bukan pasal doa kita. Maknanya hak kita dapat ni pasal memang Allah nak bagi. Itu asas tauhid yang pertama sekali. Jangan siapa-siapa kata aku dapat ni pasal aku doa. Tak. Haram kata gitu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau kita kata kita doa baru dapat, bermakna Allah kalah dengan doa kita. Mustahil tuan-tuan. Jaga tauhid. Maka jadilah doa ni sebagai jalan adab dengan Allah Ta'ala saja. Allah bagi bukan sebab dia kita minta. Allah nak bagi nyawa ni bukan bagi kita minta. Tak. Memang dia nak bagi. Ulang balik nak. Kalau kita kata kita dapat ni pasal kita minta, bermakna Allah kalah dengan doa kita. Boleh tak Allah kalah dengan doa hamba? Mustahil. Kan? Maka saya mulakanlah perjumpaan kita malam ni yang ringkas dengan bercakap dan berbicara tentang asal-asal ilmu yang kita nak belajar ini, yakni jaga tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita ni kalau tak kena tauhid tak pergi ke mana pun. Tak pergi ke mana. Sebab Quran telah berkata, Allah telah berfirman pada muka surat 71 dan pada ayat 177 surah Al-Baqarah surat 27, sebelah kanan ayat baris dia, muka surat dia, ayat paling atas sekali dalam Quran. Ayat 177. Satu ayat tu setengah muka. Ulang balik surah Al-Baqarah muka surat 27 sebelah kanan, ayat atas sekali. Ayat ada bunga bintang tu. Kan? Kalau refer Quran, rujuk Quran, jumpa lah. Apa maksud ayat ni? Apa benda yang Allah nak habaq ni?
Kata Allah Subhanahu wa taala, ulang balik muka surat 27 sebelah kanan, ayat atas sekali, ayat 177. Firman Allah taala selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan selepas bismillahirrahmanirrahim, kita baca ayat tu. Ayat dia bunyi ke mana? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba sampai habis ayat. Sampai habis ayat wa ulaika humul muttaqun. Habis ayat 177. Muka surat 27 surah Al-Baqarah sebelah kanan punya muka surat. Nak cerita apa untuk kita ayat ni? Nak cerita Allah nak habang, Allah nak beritahu kita bahawa ibadat seseorang itu tak pergi ke mana pun kalau dia hanya jadi abid, hanya ibadat saja. Kita bimbang tuan-tuan. Dan bimbang apa? Bimbang kita ni jadi orang kuat ibadat tapi tak ada ilmu. Wal'ayazubillah. Kita pun buat, Masjid Tamaria ni pun buat juga kuliah tiap malam, saya tahu. Dan kita pun dah mula balik lepas Covid ni, kita nak mula balik kuliah-kuliah ni. Pasal apa kita buat kuliah? Pasal apa kita wajib adakan kuliah di masjid-masjid ni? Pulau Pinang, Kedah, semua satu Malaysia ada kuliah. Tapi yang boleh rancak ni Pulau Pinang, Kedah lah. Pasal apa kita buat kuliah tuan-tuan? Jangan kata kita buat kuliah ni tak ada apa, tunggu Malaysia buat biar kuliah. No? Jangan kata gitu pula. Patut tak cakap tuan-tuan? Patut tak cakap tak ada kerja apa, buat bilik kuliah, tunggu Isya. Siapa kata gitu? Saya jawab dengan ayat ni, ayat tadi ni. Siapa kata gitu, kita jawab ayat tu. Bagi dalil tu ingat dah. Dalil apa? Dalil penafian Allah. Laisa. Allah mula ayat tu dengan apa? Laisa albirra. Laisa ni makna apa tuan? Laisa ni makna huruf nafi. Siapa mengaji nahwu nampaklah dia. Laisa ni huruf apa? Huruf nafi. Selain daripada lama. Huruf nafi. Allah mulakan dengan satu penafian, laisa. Nafi apa? Nafi albirra. Nafi akan kebaikan, nafikan pahala, nafikan sesuatu pahala itu ternafi dia. Bila ternafi pahala kebajikan ni? Bila orang tu kira duk semayang saja, antuwallu wujuhakum, bahawa dia menghadapkan wajah dia qibal masyriq, duk ikut peredaran matahari naik dan matahari turun. Masyriq timur, maghrib barat. Maknanya menafikan ibadat yang tanpa ilmu. Ni kita buat kuliah ni pasal itulah. Pasal tak mau nafikan amal kita ni rugi. Kita tak mau jadi orang rugi. Nak jadi orang untung. Kita dah baca ayat 5 surah Al-Baqarah ayat 5. Apa dia tuan? Ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, berjaya. Kita nak masuk dalam tu dah. Buat tahlil, baca. Minta jadi orang yang beruntung, berbahagia. Kerana ada orang yang rugi. Siapa orang rugi? Antaranya ialah apa yang Allah tunjuk pada surah yang simple, surah Al-Asri. Ada orang yang rugi. Siapa rugi ni? Orang yang tak pandai guna masa.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Saya kemukakan balik benda ni tuan-tuan dari segi Al-Quran. Siapa juga yang baca surah ni, kalau dia belajar, bahawa ulama kata ayat ni antara surah yang tidak dibenarkan berhenti pada khusrin. Tak boleh berhenti orang tu, dia kena sambung. Innal insana lafi khusr. Kena berhenti orang tu dah. Tapi ulama tafsir kata, ulama nahwu kata, ulama hakikat kata, ayat ni tak boleh berhenti. Kena baca sambung. Pasal apa kena sambung? Pasal apa tak boleh berhenti? Sebab dia akan jadi ayat tu sebaliknya. Makna jadi terbalik. Jadilah orang ni, kata Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Ialah manusia tu rugi. Sedangkan jawapan orang tak rugi tu ada sebelah tak? Ada sebelah dia. Illal ladzina amanu. Orang beriman tak rugi. Wa amilus solihat dia tak rugi. Wa tabis bil haqq dia tak rugi. Wa tabis sabr dia tak rugi. Maknanya tak boleh kena sambung ni pasal tak mau jadi orang rugi. Itu tidak rugi semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kita jadi orang beruntung. Untung dengan apa? Kita untung dengan apa? Maka kebajikan pahala solat ni akan jadi terbaik bila mana solat itu, kata Allah Ta'ala, masukkan beberapa ilmu dalam dia. Apa dia? Sambung ayat tu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi kebajikan kamu yang bersembahyang itu akan ada kebajikan bila kamu belajar beriman dengan Allah. Belajar beriman. Wal yawmil akhir. Belajar beriman dengan hari akhirat. Nak beriman ni dia bukan dia main duduk situ. Nak beriman dia keluar mengaji, dia kena keluar cari ilmu. Supaya Islam kita terangkat jadi orang beriman. Bila kita beriman, layak kita dipanggil orang yang mukmin. Bila kita jadi orang beriman, kita dipanggil mukmin. Kalau mukmin itu dia Islam, dia tak beriman, maka dipanggil muslimin. Islam yang beriman dipanggil mukminin. Islam yang beriman, yang bertakwa dipanggil muttaqin. Dia punya darjat dia dah. Jadi kita duk pulun ibadat ni nak duk tahu mana? Saya ibadat macam ni tuan. Kita nak masuk main bola dalam padang, tentu tahu nak main tang mana. Kita masuk dalam masjid, kita nak tahu kita duk tahu mana. Maksud saya daripada dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tahu kita ni duk tang mana, siapa kita. Kita orang beriman ke, kita orang Islam saja ke, kita orang bertakwa ke, kita orang apa? Nak tahu kita duduk kat mana. Baik. Maka tak samalah orang yang mengaji dengan orang yang beribadat tak mengaji. Lebih-lebih lagi ayat pertama Allah Ta'ala kata Iqra. Iqra. Apa dia Iqra? Orang kata Iqra ni baca. Tak, Iqra bukan tekan mana baca. Iqra maknanya baca, belajar, kaji, ngaji, ambil tahu. Baik tuan-tuan dan sekalian. Pertama sekali kita nak ambil tahu pasal siapa? Mula-mula sekali nak ambil tahu pasal siapa? Ulang balik soalan. Mula-mula sekali kita nak ambil tahu pasal siapa? Jawab dia, wajib, fardu atas kita ambil tahu pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib. Baik, yang kedua nak ambil tahu pasal siapa? Kata seorang ulama,
namanya Imam Syaqiq Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia ni? Dia ni adalah kawan baik pada seorang ulama ahlillah al-arif billah, namanya kawan baik pada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Dua-dua mereka ni kawan baik dan mereka tinggal di Iraq di satu ketika dulu di zaman kemuncak Islam. Dua-dua ni wali Allah, orang yang pakar dalam tauhid, juga fiqh, juga semua benda. Kalau ikut cerita dia, Junaid Al-Baghdadi dikenali orang, sedangkan Syaqiq Ibrahim tak ramai kenal dia. Sebab dikatakan bahawa Junaid Al-Baghdadi wali yang Allah tunjukkan kewalian dia, orang kenal, orang nampak, orang tahu. Sedangkan Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi ni pun wali juga, tapi dia termasuk wali yang ditutup, dilindungi dia, orang tak kenal. Nak ambil tahu apa? Nak ambil tahu bahawa ada ramai wali-wali Allah yang tak dikenali. Ramai. Baik. Satu hari berkata Syaqiq Ibrahim Al-Balkhi. Balkhi ni kampung kecil di selatan Baghdad. Bila orang kata dekat Junaid Al-Baghdadi, cerita pasal Syaqiq Al-Balkhi, Junaid kata apa? Junaid kata, hampa kenal tak dia? Orang ni kata, kami tak kenal dia, kami kenal kamu. Maka Junaid kata, sebenarnya hampa nak tahu, Syaqiq Balkhi itu tok guru aku, tapi Allah tutupkan kewalian dia, tak semua, Allah tak buka. Baik. Dia kata apa? Pada orang ramai, kata Syaqiq Balkhi, dia kata apa? Siapa-siapa yang tak kenal 5 benda ni, tak cuba kenal 5 benda ni, tak ambil tahu pasal 5 benda ni, kalau dia ibadat tak ke mana. Siapa-siapa pun yang ibadat tapi tak ambil tahu pasal 5 benda yang aku nak habaq ni, maka ibadat dia tak pi mana-mana, duk tu je. Tak mengangkatkan darjat dia, tak menurunkan rahmat Allah dekat dia, tak menyebabkan Allah sayang dia, tak menyebabkan dia dapat rahmat redha Allah, dia tak dapat. Kecuali dia belajar untuk kenal 5 benda. Mana ibadat orang tu tak pergi mana-mana pun, dia main syok sendiri je. Aku sembahyang dah, aku tak pernah aku sembahyang dah. Amai aku sembahyang dah, puasa dah. Dia syok lah. Padahal ibadat tak ke mana. Sebab apa? Tak pergi ke mana? Sebab kata Syaqiq Ibrahim Al-Balkhi, orang yang ibadat tu dia tak cuba nak mengenal akan 5 benda ni. 5 benda ni aku nak abang ni. Kalau dia pergi kenal benda ni, maka ibadat dia kalau sehari pun telah memadai, berbanding dengan 1000 tahun yang tak ada pasal ni. Baik. Kalau dia pergi ambil kenal 5 benda ni, dia kenal, maka ibadat dia tak lama. Sehari betul dia mati. Mencukupi ibadat dia tu berbanding dengan 1000 tahun orang hidup yang tak kenal 5 benda ni tapi ibadat. Apa nombor 1, tuan-tuan? Nombor 1 apa? Dia suruh apa? Pertama, seseorang ibadat itu wajib mengenal ia akan Allah Subhanahu wa taala. Baru terisi, baru ada makna pada ibadat dia. Yang kita belajar ni pada belajar kenal Tuhan lah, bukan belajar buat apa. Iqra' ni apa dia? Iqra' ni belajar kenal. Jom kita kenal Allah. Jom kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh kenal kereta, kenal pokok, kenal buah, boleh kenal tu. Ada orang boleh kenal. Kita pun kenal juga. Dokong dengan langsat dia boleh kenal. Mutan dengan pulasan boleh kenal. Ciku dengan sawah dia boleh kenal. Dia boleh kenal. Dalam makhluk dia boleh kenal, tapi dia tak kenal siapa yang buat makhluk. Ni kaut lah.
Jadi kata Syekh Ibrahim pertama, kenali akan yang pertama, kenal siapa Allah. Satu. Yang kedua, kenal yang kedua pada, kenalilah siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal ya? Yang ketiga kenal siapa? Yang ketiga kata ulama Syekh Ibrahim, hang kenal diri hang tu. Keempat, kenal satu benda, satu makhluk namanya iblis, kenal dia. Belajar kenal Allah, belajar kenal Nabi SAW, belajar kenal diri, belajar kenal iblis. Dan yang kelimanya, belajarlah kenal akan Islam itu. Komplit 5 benda ni, sempurna 5 benda ni hang cari, maka ibadat engkau bermakna dan diterima oleh Allah. Ni nak mengaji ni, nak ngaji kan sebab apa pun. Ngaji nak beritahu pasal urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan dan sekalian, masa pendek tak sempatlah kalau kita nak panjang-panjang kan. Sebagi kita nak sembahyang, betul nak baca apa ni surah Al-Mulk lagi kan. Ke-9 kita berhenti tu. Ke-9 nak berhenti ni. Ni kau apa lah? Setengah jam lagi. Ni tak masuk. Dia tajuk ni. Tak masuk. Azan 20 minit lagi. Ada azan 20 minit. Azan pun lagi 5 minit. Tinggal lagi 15 minit. 15 minit. Lagi usil bunyi kena berhenti. Lajak tak boleh kan. Baik. Banyak benda nak cakap untuk sama-sama kita belajar, tapi masa pendek lah. Tuan-tuan, bila masa pendek ni, saya nak teringat satu benda nya. Azan, qomat ni semua ni. Ada orang tanya seorang ulama namanya Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia tanya apa? Wahai Syekh, berapa lama panjang umur seseorang hidup? Yang beri jawab beritahu aku, beritahulah. Seorang tanya Hasan Basri rahimahullah, ya Imam, berapa lama seseorang tu hidup sebenarnya di dunia ni? Dia kata apa? Kata Hasan Basri, saatnya tak lama pun, hanya bahasa lama. Saya nak cerita apa ni? Kita baru sembang tak sampai setengah jam lagi, setengah jam nak berhenti. Cepat masa. Kan akhir zaman lagi cepat masa. Dan masa cepat, kita buat apa time masa tu? Sedangkan umur makin dekat dengan kematian. Yang bila-bila masa pun kita akan mati. Kita akan akhirkan hayat kita di alam ini di atas satu perkataan daripada kematian. Maka hidup akan ada mati. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu baca tiap malam. Tiba-tiba lupa mati pula kita ni sekarang. Satu benda yang saya ingatkan diri saya, tuan-tuan sama, ialah pada jangan lupa bahawa mati itu sentiasa ada dengan kita. Baik, Hasan Basri orang tanya dia tentang masa hidup kita ni. Dia tak boleh nak buang itu je, rugi. Pasal apa masa dia? Tanya Hasan Basri, berapa lama orang hidup? Kata tak lama. Bainal adhan wal iqamah. Dia juga gitu. Hidup kamu ni tak lama pun. Ibarat jarak masa dia antara azan dan qamat. Maka qamat itu ingatkan mati, azan itu ingatkan mati. Maka orang yang bertanya Hasan Basri, dia tengah-tengah, apa pula jawab aku ni, aku tak faham. Dia kata, syarahkan bagi aku, cerita lagi kat aku, terang kat aku Imam, biar aku faham apa maksud kamu ni. Dia nak abang apa? Bahawa hidup kita ni tak lama. Jangan kata lama. Kita ni tak lama lah.
Kena rasa tak lama dah. Supaya kita cepat bertobat. Kita cepat-cepat mencari kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri kata pasal apa aku kata azan maghrib, azan dengan qamat. Sebab kata dia, jarak manusia hidup ni mula hidup dengan apa? Kata dia bila mula lahir kita diazankan. Jawapan dia ialah hidup kita di antara azan, qamat dan solat. Kita gitu kata Hasan Basri. Sebab mula lahir kita dengan azan dan qamat, mati kita habis dengan solat. Maka tanya Hasan Basri, azan, qamat dengan solat lama tak? Lama tak? Boleh tak lepas azan, qamat lebih kurang tak? Kita qamat lagi, kita pakai balik lena tu lagi main lain. Boleh? Gitu. Tak ada siapa buat kerja tu tak? Azan, habis azan, main sunat, qamat, terus solat. Kata Hasan Basri, itulah hayat hidup manusia. Beranak dengan azan qamat, mati dengan solat. Kata dia, jauh tak masa antara azan, qamat dengan solat? Tak, pendek. Maka dia kata, itulah hayat manusia. Tak lama dah. Dan bagi kita, pihak kita pula tuan-tuan, saya ingat kata tuan sama, kita ni akan habis umur kita di antara celah-celah waktu salat yang 5 tu. Ada orang dan subuh tak ada lohong, ada orang dan lohong tak ada asar, ada orang dan asar tak ada maghrib, ada orang dan maghrib tak ada isya, ada orang dan isya tak dan subuh esok, mati mai. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda yang kita nak bincang, masa pendek, tapi tak apalah, dekat mana kita boleh sembang, kita sembanglah. Yang pertama, ilmu penting dalam kehidupan. Dalam ibadat memerlukan ilmu. Baik. Kemudian apa lagi yang kita nak bincang ni ialah ilmu apa yang paling penting. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak ilmu nak mengaji, ilmu apa paling penting nak mengaji? Boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Kalau setinggi jawapan tu tuan-tuan boleh jawab tak? Dalam banyak-banyak ilmu apa nak mengaji? Jawapan dia, ilmu yang dia panggil ilmu fardu ain. Apa dia fardu ain? Kewajipan ke atas tiap-tiap individu. Kewajipan di atas tiap-tiap yang bernama manusia, wajib atas diri. Dipanggil fardu ain. Masuklah. Saya masuk. Maka kita ni tuan-tuan, kita orang ada tanggungjawab. Nah, kita ni ada tanggungjawab. Bukan dekat solat saja. Tanggungjawab cari ilmu mengaji, wajib. Di samping kita ni kena solat, kena puasa, kena zakat haji, satu benda yang tak hilang dari kefarduan kita ialah kena belajar, kena mengaji. Baik, ilmu apa nak mengaji? Pertama, yang masuk dalam fardu ain ni apa dia? Pertama, tauhid. Nombor 2, fiqh. Nombor 3, apa dipanggil sebagai at-tasawuf. Baik, apa tasawuf ni? Apa tasawuf ni? Tasawuf nampak satu abstrak tu. Nampak benda yang rumit ni, nampak tasawuf. Aku tengok tasawuf aku takut ni. Allergic. Ramai orang dengar tasawuf, weh hebat, tinggi orang ilmu tinggi. Tak ada Senang saya nak kawan. At-tasawuf tu jangan nampak pelik, jangan nampak benda berat, jangan nampak benda yang salah. Tasawuf itu ialah akhlak dan adab. Itulah pengajian tasawuf. Bukan tasawuf ni pekak nak zikir banyak-banyak, ni salah faham. Saya ulang balik, mengaji ni ada 3. Mengaji ada 3. Apa dia? Pertama, faham. Cantik ya. Yang kedua, tak faham. Senang juga kita buat. Nombor 3 paling payah ni. Faham, tak faham, nombor 3 teruk.
Apa dia? Salah faham. Lain orang kata lain dia buat, lain orang kata lain dia suruh, lain dia buat. Salah faham. Banyak hari ni salah faham atau salah faham. Banyaknya manusia salah faham dengan ilmu yang dia ada, ilmu yang Allah bagi. Baik. Tambah-tambah pula mengaji dah, niat tak betul pula, lagilah mengarut. Lagi tak betul. Baik. Maka ilmu apa? Yang kata tasawuf ni, tuan-tuan, kita tukar sikit kita punya nama dia. Tasawuf tu bukan mengaji apa? Tasawuf mana mengaji akhlak. Mengaji adab. Dulu, zaman dulu kita mengaji tak ada tasawuf. Cuma dipanggil ilmu akhlak. Pelajaran akhlak, sekolah agama, sekolah kafah, Arab, sekolah Arab dulu. Mengaji akhlak. Dan saya tanya kepada tuan, setuju tak? Soalan saya ni saya tanya tuan. Di mana letaknya Islam yang sebenarnya? Ibadat ataupun ma'rifat ataupun hakikat? Ataupun soalan saya kedua, di mana letaknya Islam yang sebenar-benarnya? Atas salat saja atau atas apa yang hasil daripada salat? Nah, maknanya salat ni, adakah Allah suruh salat tu salat saja tapi tak ada sebab? Dia ada sebab. Kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kau kerjakan itu, salat yang kita buat ni, sebenarnya dia mampu mengubah keji dan mungkar. Fahsya wal munkar. Apa dia fahsya, apa mungkar? Dua benda yang berbeza. Ulama tafsir, fahsya itu ialah kejahatan hatimu, kejahatan batinmu. Sedangkan mungkar itu kejahatan fizikalmu. Hak tak betul fizikal dia panggil mungkar, hak luaran dia panggil mungkar, hak dalaman ni dia panggil fahsya. Dua benda tak sama. Maka dua-dua ni memerlu kepada adab dan akhlak. Kata guru, pada guru saya sendiri, yakni Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaish Abdul Qadir Isa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab dia Haqaiq At-Tasawuf, kata dia, barang siapa yang menambahkan akhlakmu, sebenarnya dia sedang menambahkan tasawuf pada diri kau. Dan barang siapa yang belajar akan tasawuf, menambahkan tasawuf, sebenarnya dia menambahkan akhlakmu bagi baik. Kerana tasawuf itu ialah akhlak. Nampak betul lah. Apa dia akhlak? Adab. Jom tengok balik. Tuan-tuan tengok balik. Islam ni penuh dengan adab-adab. Masuk rumah, ada adab tak? Masuk masjid, ada adab tak? Duduk dalam masjid, ada adab tak? Sebab itu Islam suruh kita main masjid. Sebab masjid ini tempat adab. Addibu aulad, kata Nabi SAW, addibu auladakum bi thalasi khisal. Kalau nak bagi anak orang ada adab, akhlak, suruh dia 3 benda. Maintain dia atas 3 benda. Ajak dia 3 benda ni, dia beradab nanti. Apa dia pertama? Pertama, adabkan dengan bihubbil masajid. Adabkan dia dengan cinta akan masjid. Nanti dia beradab. Ajak dia ke masjid, ajak dia ke orang dia rajin solat di masjid, anak kamu tu lama-lama dia jadi orang beradab. Yang kedua, apa dia? Nak bagi dia beradab, adabkan dia dengan bihubbil Quran. Ajak dia cinta Quran. Lah challenge hari ini, cabaran hari ini ialah cabaran bukan Quran di tangan. Nah, cabaran hari ini bukan Quran di tangan, tapi mana membawa apa? Ada guna, tapi jangan sampai salah guna.
Tuan-tuan dan puan, maka perbincangan kita secara ringkas ni, sebenarnya jawapan Islam ni duduk tang mana? Jawab, Islam duduk, besarnya, hebatnya Islam ni duduk tang adab dan akhlak. Dan Islam cukup penting bab ni. Baik. Pertama, Nabi kata adabkan anak kamu dengan masjid. Kedua, adabkan anak kamu dengan Quran. Ketiga, adabkan anak kamu cinta ulama dan cinta Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kasih dia orang berakhlak. Baik tuan-tuan dan sekalian. Kita tengok balik dunia hari ini. Dunia hari ini. Di jabatan-jabatan kerajaan, di sektor-sektor swasta, di agensi-agensi kerajaan kasapara, di sekolah, di rumah, di jalan raya, apa problem manusia hari ini? Apa masalah manusia hari ini? Dalam masjid, di rumah, jalan raya, di pejabat, di serata tempat manusia di dunia ini, apa yang masalah manusia hari ini? Jawapan dia ialah tak ada, kurang ada. Benar Nabi SAW kata apa? Dalam sebuah hadis Qudsi, sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, satu hari Jibril turun ke aku. Nabi cerita ke sahabat, satu hari Jibril mai ke aku dan aku tanya Jibril, kita jawab azan dulu. Saya kita sambung Jibril, insya-Allah. Sambung balik insya-Allah. Saya lagi ada lebih kurang 20 minit lagi insya-Allah, no? Untuk kita sambung sikit perbincangan kita sebelum kita serah insya-Allah sama-sama. Baik. Satu hari Nabi juga beritahu sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku sekalian, Jibril turun mai kat aku. Dan aku tanya Jibril, ya Jibril, adakah selepas aku wafat nanti kau akan turun lagi ke bumi ini? Rasulullah tanya gitu lah. Ya Jibril, adakah kau akan turun lagi ke alam dunia ini selepas aku meninggal, selepas aku wafat? Jibril kata ya, aku turun lagi. Rasul tanya, buat apa turun lagi? Aku dah tak ada dah, wahyu dah habis dah, pasal apa kau turun lagi? Aku tak ada. Jawab Jibril, aku turun atas perintah Allah untuk mengutip satu-satu mutiara yang ada atas alam ni. Allah suruh turun sebab aku nak kutip balik mutiara engkau yang orang tak mau. Nah, apa dia? Jawab Jibril, aku turun lagi antara sebabnya sebab aku ni tugas aku nak ambil balik benda yang penting, benda yang Allah suruh kau itu ada pada engkau, nak kena sebar kepada makhluk semua, tapi dah hilang benda tu. Apa dia? Jibril kata, aku turun untuk mengutip kembali akhlak-akhlak itu. Kerana akhlak itu orang tak mau dah. Maksud dia, akhir zaman, Nabi dah wafat, Rasulullah dah wafat, ibadat ada. Ibadat manusia itu ada, tapi tak ada lah orang beribadat itu akan akhlak. Ini problem. Bila tak ada akhlak jadi apa? Bergaduh, jadi bermusuh, jadi berkelahi. Berkelahi itulah kiamat. Sampai pecah sampai 73 golongan. Sebab apa? Pasal-pasal berarti tak ada adab. Contoh Syiah, mana ada adab? Dengan keluarga Nabi SAW tak ada adab. Dengan sahabat Nabi tak ada adab. Dah hilang adab, hilang akhlak. Hari ni pun sama juga tuan. Kita tengok anak-anak cakap dengan ayah lagu mana, dah berlain. Kita dulu takut nak cakap dengan ayah, kata kasar tak berani.
Ayah duduk di bawah rumah atas, ayah duduk bawah jalan kaki. Di atas papan pelan-pelan takut bunyi. Lah tak ada arah, gedung lari dia. Dia tak kisah siapa di bawah. Sebab telah hilang adab. Makmum imam hilang adab. Mak ayah anak-anak hilang adab. Guru murid hilang adab. Kawan-kawan hilang adab. Tapi yang tinggal ialah ibadat. Salat masih ada, puasa masih ada, ibadat semua tu ada. Tapi yang tak ada itu adalah adab yang diambil daripada ibadat. Tak ada dah. Tak ada. Hilang dah. Memang hilang ini, dah hilang. Tak ada, masing-masing tak ada. Di mana puncak adab, tuan-tuan? Di mana puncak adab? Jawapan puncak adab itu ialah menghormati, respect, ihtiram. Maka adab ni ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, satu makhluk yang tak erti hormat orang. Mula-mula sekali tuan, mula-mula sekali. Muka surat yang ke-6 surah Al-Baqarah sebelah kiri, ayat yang ke-34 35, tengah-tengah. Belah kiri kan, muka surat 6 30 31 32 33 34, ayat 34. Apa cerita dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa, sambung. Ni macam ujian apa? Ujian apa tilawah apa? Ujian hafazan gitulah. Dia suruh sambung. Usjudu li adama fasajadu illa. Nak sebut iblis takut Nak sebut iblis takut tu. Illa iblis. Allah suruh semua sujud. Kan? Allah kata usjudu li Adam. Tuan-tuan, sujud ni makna apa sebenarnya? Ulama tafsir kata sujud tu maknanya hormat, bukan sujud. Sebab Allah takkan suruh iblis sujud ke Adam. Mana boleh manusia makhluk, semua makhluk. Mustahil Allah nak suruh gitu. Tentu jawapan dia bukan sujud. Dipinjam sujud itu. Kata sujud dipinjam, maknanya hormat akan Adam itu. Tapi iblis buat apa? Iblis tak mau. Tapi sebelum dia sombong, ada satu benda dekat dia. Allah abang. Sebelum dia sombong, wastakbar wa kam kafirin. Sebelum dia kafir, sebab dia sombong. Dia kafir sebab dia sombong. Dia sombong, penyebab dia sombong ni apa dia? Apa sebab dia sombong? Ayat tu. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sambung. Aba. Kataan aba tu. Apa dia aba? Apa dia aba? Aba ni maknanya dalam bahasa surat kata enggan, tak mau. Maka jadilah tak mau itu satu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau mengaji, tak mau sembahyang, tak mau main masjid, tak mau yang tak mau hak syariat semua, tak mau. Lama-lama orang tu jadi sombong, macam iblis juga. Tengok tuan-tuan, iblis tak mau sekali saja dah jadi sombong dan kafir. Kita tak mau berapa kali? Banyak benda tak mau. Tak mau yang tu, tak mau ini. Berkali-kali kita tak mau. Tapi rahmat Allah masih ada dengan kita. Rahmat Allah masih ada. Baik tuan-tuan dan sekalian. Maka tengok, Adam itu diminta hormat oleh Allah, iblis kena hormat ada. Maka iblis tak mau hormat Adam. Jadilah usul sebenar Islam ini, agama Allah ni, usul sebenarnya belajarlah menghormati. Hormat tu imam, hormat jawatan kuasa, hormat jemaah,
hormat jiran, hormat kawan, hormat yang kecil, hormat yang besar, hormat masjid, hormat rumah, hormat. Ihtiram, memuliakan. Baik, maka memuliakan itu satu daripada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ringkaskanlah, tak boleh panjang lagi, kita nak berhenti 9 minit. Punca adab di mana, tuan? Kita bincang pasal adab. Di mana punca adab? Dan Nabi habaq dah kan. Nabi kata nak bagi anak hang beradab, engkau juga beradab. Satu daripada punca besar dia ialah Al-Quran. Pasal apa Quran ni kita adab? Tuan-tuan, saya tunjuk macam mana Quran tu boleh pergi ke akhlak. Kita tak sedar, tuan-tuan, kita baca Quran dia pergi ke akhlak, tak sedar kita. Tengok. Satu benda yang saya nak tunjuk, tuan-tuan, kita baca Quran. Apa jadi kalau kita baca Quran ni mulut dulu pada mata, mata duduk belakang, mulut pergi dulu jadi guna. Macam mana bacaan tu? Boleh baca orang, tuan? Mulut duduk belakang, mata pergi dulu ke? Mulut pergi dulu, mata duduk belakang. Kita baca Quran ni sepatutnya mata dulu, mulut ikut. Kan? Itu adab Quran tunjuk kita. Mana orang baca Quran ni, dia kena tengok dulu baru sebut. Tiba-tiba apa jadi? Kalau sebut benda tu tanpa tengok benda, Quran tak tengok huruf dan sebagainya, kita pergi baca, jawapan tentu salah banyak. Baik, apa maksud tasawuf, apa maksud akhlak? Quran ni, ketahuilah, orang yang tak baca Quran banyak-banyak, dia terkesan dengan cakap sebelum tengok. Makna apa dia? Maknanya Quran dia ajak apa? Quran dia ajak tengok dulu baru sebut, betul tak? Tengok dulu baru sebut. Tiba-tiba sebut dulu, tengok benda dak, pastilah jadi kacau bilang. Hari ni punya keadaan manusia, tengok benda tu dak, tapi dia komen tu banyak sangat. Benda tak sahih pun, benda tak tahu kat mana, tapi dia komen, semua kata nak pandai, semua kata dia pandai. Dia nak habaq, kata dia tu reti. Dia komen. Dia taklid, dia komen, dia gunu, dia guni, aku tahu lah yang tu semua. Dia komen. Benda tak tahu lagi. Sebab apa? Sebab Quran tak ajak dia adab. Jadi dah Quran ni kitab adab. Sebenarnya, tuan-tuan. Maka tengok lagi Fatihah. Pasal apa Nabi suruh baca satu-satu? Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Ayat kedua pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis. Pasal apa dia suruh baca lambat-lambat? Pasal apa dia suruh baca cermat-cermat? Sebab nak ajak pertuturan ini cermat dalam bercakap, teliti dalam menutur kata. Kesan Quran. Lagi, tengok lagi apa yang ada pada Al-Quran. Baik, tengok. Apa hukum izhar ini? Contohnya kita ambil izhar. Jumpa izhar ada banyak, tuan. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlaq. Banyak izhar dah. Apa dia hukum izhar dalam Quran? Izhar ni maknanya apa dah? Dia tak masuk lah kan. Baca izhar baca tak masuk tak? Izhar baca tak masuk. Dia habis tahun tu, man amana. Contoh aku tajwid kan. Apa maksud tak masuk ni? Apa maksud tak masuk? Maknanya dia ajak kita pada pertama, antaranya Quran ajak daripada izhar ni pada ialah jangan engkau masuk urusan orang. Dan paling penting, jangan kau masuk dalam urusan tadbir Allah. Jangan. Apa dia tadbir Allah malah? Apa yang Allah duk tadbir ni? Buka kitab Arba'in Nawawiyah, jumpa hadis yang keempat. Apa hadis dia? Hadis cerita tentang janin yang dalam perut mak 40 hari. Buka balik Arba'in Nawawiyah.
Buka balik kitab 40 hadis Imam Nawawi, hadis yang keempat. Bila mana perut mak tu dah mengandungkan anak dia 4 bulan, maka ketika itu 40 hari dah, 40 hari bukan 4 bulan, 40 hari. Bila janin tu dalam perut 40 hari, malaikat datang membawa 4 perkhabaran bagi bayi itu. Apa dia? Antaranya, pertama antaranya ialah soal rezekinya. Yang kedua soal matinya. Hidup mati dia. Ketiga, dengan siapa dia berjodoh. Yang keempat, dia ni termasuk orang bahagia ke celaka. 4 benda dikhabarkan oleh malaikat dalam budak yang dalam janin itu. Baik, 4 ni kata ulama, 4 ni urusan Allah Subhanahu wa taala, jangan masuk. Tapi ada orang cuba masuk. Ada orang cuba masuk urusan Allah. Apa dia? Bab rezeki. Dia masuk. Bab rezeki dia masuk. Dia tak kata Allah, dia kata dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang kata bila habang kata cuti salah, pergi mengaji ke apa ke, pergi rehat sat. Hari ni berjagaan, kita kalau aku cuti, siapa nak pergi makan anak bini aku? Bila aku tak kerja, siapa nak pergi makan ada rumah? Baik tuan-tuan, rezeki soal siapa? Soal Allah. Tapi manusia dah cuba masuk, maka dia tak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak terkesan dengan izhar yang ada dalam Al-Quran. Apa dia izhar? Izhar bacaan dia tak masuk. Maka jangan masuk urusan Allah, jangan masuk urusan peribadi orang, jangan masuk. Tapi manusia suka masuk urusan orang. Ambil tahu habis. Kau nak jadi apa, kau ni apa, kau ni apa. Masuk urusan orang. Jadi macam mana nak kontrol diri supaya tak masuk urusan orang? Bila baca hukum izhar, apa yang kita rasa, aku tak boleh masuk ni. Ambil tahu urusan ni betul masuk, tidak masuk. Peribadi orang masuk tak? Hak orang boleh masuk tak? Jangan. Itu satu. Yang kedua, hukum idgham. Adab Quran, idgham. Apa idgham? Masuk. Masuk ada dua. Masuk yang dengung, masuk tak dengung. Masuk daripada, kata ulama, ada ketikanya, banyak ketikanya kita ni kena belajar masuk dengan masyarakat. Anak-anak hafal Quran ni, kita nak ajak masuk dengan masyarakat. Hatta orang yang belajar Quran, mengaji Quran, dia kena belajar masuk dengan masyarakat. Tuan-tuan, Rasulullah SAW diajak oleh Allah Ta'ala masuk dalam masyarakat. Dia awal-awal kenabian dia. Bila dia diarahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk membawa barang-barang perdagangan Khadijah Al-Kubra. Yang ni yang dimasukkan oleh Syekh Muhammad Syahid Ramadan Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Pasal apa? Nabi ni kena bawa barang dengan Khadijah sebab dia nak kena masuk dengan orang dengan akhlaknya yang baik. Sebab nanti dia nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita latih anak-anak kita masuk dengan orang. Masuk dengan apa? Masuk dengan adab. Kerana Islam akan dibawa oleh anak-anak kita di masa depan dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi apa dia? Idgham maknanya masuk. Ada ketikanya masuk. Kena masuk dengan orang ramai. Ada ketikanya izhar, jangan masuk. Hak tak boleh masuk, jangan masuk. Hak kena masuk, kena masuk. Idgham. Idgham pula masuk ada dua cara. Satu idgham naqis, satu idgham kamil. Tajwid kan? Maka ada masuk yang sepenuhnya, ada masuk yang separuh. Kena pandai-pandailah masuk. Kemudian apa lagi? Tuan-tuan, ikhfa. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Kena belajar sembunyikan keaiban orang. Kena belajar sembunyikan keburukan kawan. Seperti kita sembunyikan keburukan kita sembunyikan keburukan orang juga. Itu belajar daripada ikhfa. Sembunyikan. Sembunyikan benda-benda betul sembunyi. Dan iqlab maknanya tukar. Belajarlah Quran itu antaranya untuk niat menukar peribadi diri. Tukarlah peribadi ni.
daripada hal tak elok kepada elok. Solatlah minta Allah Ta'ala bersihkan. Kata Abu Bakar Warraq rahimahullah subhanahu wa ta'ala, satu ulama tabi'in, nama dia Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Dia kata apa? Orang solat ni kena ada 2 wuduk. Pasal apa ada 2 wuduk? Sebab kamu ada 2 benda kat kamu. Apa dia? Zahir ada, batin pun ada. Maka ramai wuduk zahir, tak wuduk batin. Apa ada wuduk batin? Apa wuduk batin? Kata ulama, wuduk batin tu ialah antaranya jangan sombong, jangan riak, jangan hasad, jangan macam-macam. Bersih yang tu dulu. Main masjid bukan cari salah orang, bersih dulu. Nak masuk masjid, dia tengok orang ke? Dah. Dia cari sabar salah. Bukan nak kerja kita cari sabar salah. Maka wuduk yang batin, wuduk yang zahir, dua wuduk ni penting untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab-adab yang diceritakan oleh Al-Quran, ada adab yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu adalah seorang yang paling beradab dan berakhlak di antara semua manusia. Dia tunjuk adab. Dia tunjuk akhlak. Maka dia pun kata dalam hadis, Nabi kata apa? Hadis ini selalu popular dalam nak main maulid dan sebagainya kan. Hadis ini harus popular. Hadis Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. So Allah utuskan aku ni sebab nak beri akhlak manusia elok balik, sempurna, mulia. Soal dia bukan soal ibadat, tuan-tuan. Jadi soal sekarang ni bukan tekat sembahyang, tapi apa mai hasil sembahyang. Bukan soal haji umrah saja kita penting, tapi apa dapat selepas haji umrah. Baik. Apa kita bukan nak puasa saja, tapi apa dapat selepas puasa. Nak raya tu nak raya apa? Ini penting. Jadi maknanya hasil ibadat itu, saya tekankan, hasil ibadat itu ialah adab dan akhlak. Kalau ibadat tak keluar yang tu, tak terbit yang tu, seolah-olah kamu tidak beribadat. Kerana abdi ni penuh, yang kata ibadat itulah abdi. Abdi itu penuh dengan sifat-sifat kehambaan. Dan sifat hamba itu sebenarnya itulah adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mau tengok yang lain, tuan. Allah tengok kita adab dia. Allah tengok kita ada akhlak, tak ada akhlak. Kan? Allah nak tengok yang tu saja. Salat semua sama, salat sama, rokok yang sama, sujud yang sama, masuk yang sama, keluar yang sama, semua sama. Tapi dia tak sama. Tak sama ialah siapa salat dapat adab dengan siapa salat yang tak beradab. Itulah jurang perbezaan dia. Kalau kita jom kita minta berdoa dengan Allah Taala solat kita kan. Solat kita dalam ngaji kita ni kita minta apa? Kita minta, ya Allah, jadikan kami orang yang beradab. Beza Muhammad dengan Nabi Musa ialah di sini. Beza Nabi Muhammad dengan Musa tadi. Sebab Musa minta doa pada Allah, zidni ilma. Ya Allah, tambahku ilmu. Tapi Muhammad tak minta yang tu. Muhammad minta doa untuk diberikan adab yang lebih. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Allah, adabkan aku dengan adab yang baik. Di samping aku diberi ilmu, berikan aku adab. Kata ulama, ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adab sebelum mengaji akan apa-apa juga. Belajar apa? Belajar adab sebelum memulakan pengajian. Tadi saya cerita di rumah saya tadi, ada program, ada kuliah dia, kefahaman Quran. Saya syarah ayat apa tuan? Saya syarah ke depan ayat 23. Ayat 23, ayat tadi muka surat 6 tadi, 30, 31, 32, 33. Ayat apa? Ayat kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat muka surat 6 ayat 32, 33. Apa yang ada pada ayat ni tuan? Ayat ni kata ulama ialah adab. Kerana sebelum tu cerita pasal tersalahnya malaikat
tak beradab dengan Allah Ta'ala. Bila Allah kata nak jadikan khalifah, malaikat-malaikat lawan, bantah, kata Allah Ta'ala. Dia kata apa? Ya Allah, adakah kau ceritakan manusia bergaduh-gaduh semua, sedangkan kami ni orang dia bertasbih pada kamu? Maka dia bantah. Baik, pasal apa dia bantah? Kerana dia rasa tak kena pada makhluk yang akan jadi khalifah itu. Lepas itu Allah kata apa? Benarnya hampa tak tahu, aku boleh mengetahui. Baru malaikat sedar bahawa manusia, makhluk yang mana makhluk ni banyak benda yang tak erti. Jadi malaikat pun kata lepas tu, dia kata apa? Dia kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maksud Engkau ya Allah, kami ni tak tahu. Tak ada ilmu kat kami ya Allah kecuali ilmu yang Kau ajarkan kami. Ini standing ataupun mauqif malaikat-malaikat selepas mengetahui bahawa Adam ni diberi ilmu oleh Allah. Jadi apa kita nak buat, tuan-tuan? Pertama sekali nak mengaji adab kita, nak dapat adab, nak mengaji, jangan rasa kita tahu. Rasa diri tak tahu. Kalau siapa yang rasa dia tahu, bermakna dia telah mengetahui, sedang mengetahui itu sifat Allah. Takluk kita ialah jahil. Kita tertakluk di bawah kejahilan, sedangkan Allah itu alim. Kita hamba jahil. Bila jahil, apa? Belajarlah. Belajar untuk mengetahui siapa Allah, dan kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah pelajaran adab ni pelajaran terpenting. Islam di situ nilai dia. Islam di situ nilai dia. Kita main masjid, tuan-tuan, bukan orang tengok kita tau. Allah tengok kita. Macam mana masuk masjid? Macam kita beradab dengan rumah Allah. Dan buka kita Ihya Ulumuddin. Kalau kita buka kita Ihya, ada satu benda dibincang oleh Imam Ghazali, yakni al-munkarat fil masajid. Apa dia maksudnya? Kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di masjid ini. Mana tak ada adab. Kitab mana? Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia cerita apa? Cerita manusia masuk masjid tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahayalah. Maka kalau kita beradab sama-sama kita disayangi, menyayangi sama-sama kita, dan beradab dengan Allah, Allah akan sayang kita. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berisi saja insya-Allah. Mana pelajaran yang kita nak tekankan di akhir-akhir ilmu kita ini. Bukalah tuan-tuan, bukalah kitab Durrun Nafis, bukalah kitab Syarah Hikam. Semua kata ilmu yang berbaki, bila umur berbaki, ilmu yang patut kamu cari ilmu adab untuk memperkemaskan akhlakmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kau mati. Wallahu alam. Aqulu qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Tentu saja insya-Allah malam ini terima kasih banyak pada pihak masjid yang sudi jemput kita untuk sama-sama tuan-tuan, dan mudah-mudahan kalau dipanjangkan usia umur, insya-Allah kita jumpa lagi di masa depan untuk kita berbincang lagi lah tentang benda-benda yang sepatutnya kita bincang. Yang penting untuk saya huraikan sikit pada tuan-tuan apa yang saya nak rasakan, nak bagi tuan-tuan, jom kita cari adab dalam kehidupan, kerana itulah Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.